Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang saya hormati Ustaz Ismail Ajah, Ustaz Ismail Salwa, seluruh ahli jawatan kuasa program, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dapat juga saya duduk kat atas kerusi ni. Lama dah dulu. Lain dah nampak gaya ni. Tuan-tuan aja yang tak berubah. Makin berseri, makin muda nampak. Makin kurus. Start perli apa dia kata. Alhamdulillah Ustaz Ismail. Saya daripada MHI tadi. Terus saja masuk kereta langsung ke sini. Alhamdulillah, Salih Muhammad tak ada jam sampai tepat pukul 11 pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita nak tengok hadis, salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Allahumma salli Muhammad, muttafaqun alaih, maksud hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang Allahumma salli Muhammad, banyaknya jalan-jalan sedekah. Kita duk faham kalau sedekah ni dia semata-mata duit je. Itu yang kita faham. Tapi hadis ni nak cerita pada kita tentang banyaknya jalan-jalan untuk kita bersedekah pada setiap hari. Hadisnya hadis yang ke-26 yang dicatat dan tersusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Matan Arba'in Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnain sadaqatun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibah sadaqatun wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, kullu thulama, pada setiap persendian manusia minan nas, daripada manusia itu, alaihi, padanya diwajibkan untuk bersedekah. Kullu yaumin tatlu'u fi syams, iaitu pada hari matahari terbit. Nah, daripada perkataan itu faham, pada setiap waktu matahari terbit saja
kita kena bersedekah atas setiap persendian, sendi yang Allah berikan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, ta'dilu bainal itsnain sadaqatun, kamu menyelesaikan perbalahan daripada dua orang yang berbalah, itu sedekah. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Kamu menolong seseorang untuk naik atas kenderaannya atau mengangkat barang-barang atas kenderaannya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, dan bercakap perkataan yang baik, kalimah thayyibah itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salah sadaqatun, dan pada setiap langkah kamu berjalan untuk pergi solat, itu juga sedekah. Kemudian wa tuimitul adza 'anil tariq sadaqatun, dan kamu mengangkat sesuatu, menyingkirkan sesuatu rintangan pada jalan, itu juga sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini cerita pada kita tentang jalan-jalan yang banyak untuk bersedekah. Nak keluarkan kita ni, pemahaman kita bahawa sedekah itu semata-mata duit sahaja. Pada setiap hari. Hari ni sedekah dah lagi. Hari ni Jumaat. Hari ni tergabung dengan macam-macam kelebihan. Nombor 1, hari Jumaat. Nombor 2, waktu pagi. Ni waktu pagi lagi ni. Waktu pagi ni sedekah. Ada berapa kelebihan tentang bersedekah waktu pagi? Yang pertama, 2 malaikat akan mai dekat kita. 2 malaikat jumpa. Seorang malaikat kata, ya Allah, kau gantikanlah ganti yang lebih baik kepada orang sedekah ni. Yang kedua, Allahumma salli ala malaikat, engkau hancurkanlah ya Allah ni harta orang yang kedekut ni. Satu. Yang keduanya, kelebihan sedekah waktu pagi. Jangan miss out ni, jangan miss out ni. Setiap pagi nak kena ikhtiar bagi jadi ke sedekah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Jadi pada waktu pagi ni Nabi SAW doa apa? Berkat. So apa saja amalan yang kita buat pada waktu pagi, perbanyakkan amalan tu pada waktu pagi, sebab nilai dia tak sama macam sebelah petang. Sebab pada nilai pagi tu ada barakah. Barakah ni maksud ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Maka tuan-tuan sedekah waktu pagi dengan sedekah waktu petang tak sama beza dia. Pasal apa waktu pagi tu? Pasal pagi tu ada berkat. Tu jangan tangguh pagi-pagi punya amalan. Jadi subhanallah, 2. Yang ketiganya tuan-tuan salat Jumaat, pertamanya hari Jumaat. Yang keduanya waktu pagi. Yang ketiga ni kita berada dah masuk bulan Rabiul Awal. Apa kelebihan bulan Rabiul Awal ni? Bulan Rabiul Awal macam bulan-bulan biasalah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, spesialnya bulan Rabiul Awal sebab bulan ni bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila masuk saja bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Allahumma salli ala Muhammad meraihkan kegembiraan dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Allah sebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Yunus. Surah Yunus ayat 58, Allah kata apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Apa Allah sebut ni? Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlih, dengan kurnia, bifadlillah, dengan kurnia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, maka Allahumma salli fabidzalika falyafrahu, dengan kamu bergembiralah, seronoklah. Kata Alusi menjelaskan perkataan, 2 perkataan tu. Yang pertama bifadlillah dengan wa birahmatih. Kurnia Allah itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata wa akhraja Abu Syekh an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annal fadla al-ilm. Yang dimaksudkan dengan kurnia tadi ialah ilmu. Maka bergembiralah bila kita dapat ilmu, seronok dapat ilmu.
Tunjukkan kegembiraan bila kita dapat ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, bukan keluar majlis ilmu muka macam ni. Balik rumah tu. Ini pasal apa ni? Orang baru balik kuliah lah. Orang balik kuliah dapat ilmu. Sepatutnya apa? Falyafrah. Gembira. Salih Alaihi Muhammad. Salih Alaihi Muhammad. Gembira lah, seronok balik senyum. Senyum seronok ni baru dapat ilmu. Betul Allah suruh dalam surah Yunus. Bila Allah kurniakan kepada kita ilmu, kita gembira. Kemudian Allah SWT dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa bi rahmatih, dan dengan rahmat itu kata sallallahu alaihi wasallam, wa rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu ialah apabila Allah jadikan, Allah lahirkan, Allah keluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Seronoklah bila dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni untung jadi umat Nabi Muhammad, tapi kita tak tahu kata special ni kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita, kalau kita dapat satu benda yang berharga, tapi kita tak tahu kata tu benda tu berharga, kita seronok tak? Tak seronok lah. Dapat mana? Tak ada apa, tak je lah. Pasal apa letak macam tu? Tu kan emas tu mahal tu. Baru tahu. Baru nak jaga. Baru rasa betul. Kita tak rasa betul kita jadi umat Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal kita tak tahu kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan kita tak tahu betapa hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mai duduk majlis ilmu hari ni. Banyak tak pahala kita duduk majlis ilmu ni? Banyak. Melimpah ruah pahala ni. Kalau keluar segini, dosa-dosa kita berguguran sebagai bayi, macam bayi baru lahir. Tu tak kira lagi pahala Allah bagi kita. Tak kira nama malaikat duk catat nama kita. Allah berbangga-bangga dengan nama kita duduk kat sini. Tu ni. Tadi semayang subuh tak tadi? Subuh. Dapat dah kelebihan main subuh tadi? Siapa pula jemaah subuh tadi? Main jemaah pula tadi? Yang Nabi kata apa? Faka'an nama sallal layla kullah. Seperti bangun qiyamul lail seluruh malam tu. Tadi semayang qabla subuh tak? 2 rakaat tadi. Nabi kata khairum minad dunya ma fiha, lebih hebat pada dunia dan segala isinya. Tadi semayang tahajud dah 2 rakaat tadi ni. Yang Nabi SAW kira banyak, berapa banyak ganjaran ni. Ending dia nanti dapat apa ni? Syurga Allah SWT. Dan semua benda kita dapat ni, tahu pasal apa? Pasal Allah bagi kat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sakat kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan satu nikmat yang sangat besar. Maka patut gembira tak? Patutlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Patut gembiralah. Ni. Dan macam mana penzahiran kegembiraan tu? Kita antara cara untuk kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah kita dengan banyak bersedekah dan menggembirakan orang lain. Ini yang dilakukan oleh alim ulama terdahulu. Sambut Maulid Nabi SAW bukan sakat nak main selawat. Apa dia mau buat? Dia buat kenuri. Dia buat jamu orang makan. Panggil orang miskin. Bagi anak-anak gula-gula. Seronok, gembirakan semua orang. Tuan-tuan dengar tak cerita? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kisah Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Yang dalam kitab Syekh Ahmad Al-Qasim. Kitab Maulid dia. Kitab Maulid Syekh Ahmad Al-Qasim nama dia. Salli ala Muhammad. Syekh kisah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, berlaku di Mesir. Diceritakan oleh Abdul Wahid bin Ismail, seorang ulama hadis pada zaman tu. Jadi Syekh Ahmad bin Al-Qasim ini, ataupun dalam kitab yang nama dia kitab Allahumma salli ala Saraful Anam, kitab Maulid, dia cerita tentang seorang lelaki yang sangat kaya dekat Mesir tu. Tiap-tiap tahun bila masuk sahaja Allahumma salli ala Muhammad, bila masuk sahaja bulan Rabiul Awal, dia seronok sangat, dia happy sangat, dia gembira sangat. Lalu apa harta yang dia ada, semua dia keluarkan, dia infakkan. Dia buat kenduri besar-besaran, dia jemput semua orang datang ke rumah dia, orang kampung semua rumah dia. Sebelah rumah dia orang Yahudi. Suami isteri. Jadi si isteri Yahudi ni dia tanya dekat suami dia, dia kata, "Wahai suamiku, pasal apa jiran kita sebelah ni, bila masuk saja bulan ni, bulan Rabiul Awal ni, dia membelanjakan harta dia sangat banyak, dia tak sayang ke harta dia ni. Pasal apa dia macam ni? Tiap-tiap tahun bulan Rabiul Awal saya tengok dia macam ni." Lalu kata suami dia,
Salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab jiran kita tu dia orang Islam. Mereka orang Islam ni beranggapan bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabi mereka. Dia buat macam tu, dia belanja harta dan semua sebab dia bergembira dengan kelahiran Nabi dia dan dia memuliakan kelahiran tu. Itu perbincangan daripada dua orang suami isteri lah, dua orang Yahudi ni. Maka habis tutup kat situ, malam tu mereka pun tidur. Tiba-tiba malam tu si isteri tu bermimpi. Apa dia mimpi tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia mimpi, dia tengok, dia nampak seorang laki-laki yang sangat tampan, nampak sangat agung, sangat berwibawa. Berjalan, ada pengikut-pengikut dia, 2-3 orang, berjalan nak masuk ke rumah jiran dia yang sebelah tadi ni. Dalam mimpi dia tu. Lalu subhanallah, dia pun tanya dekat salah seorang pengikut tu. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, man hadzal rajul jamilul wajh? Siapakah lelaki tu yang handsome sangat ni? Jamil, cantik, wajah yang sangat cantik. Siapa lelaki tu wajah sangat cantik tu? Macam itulah bahasa kita lebih kurang. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, lelaki itu pun, mereka pun menjawab dekat dia tu, dia kata, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dakhadha hadal manzil, dia Nabi SAW ni nak masuk ke rumah lelaki tu, sallallahu alaihi Muhammad, orang lelaki Muslim tu, orang lelaki tu untuk mengucapkan salam dekat dia, nak pi jumpa dia, nak pi jumpa, nak bagi salam dekat dia, sebab dia masuk Rabiul Awal, nak dia tunjuk rasa gembira dia atas kelahiran baginda Nabi SAW tu. Tu yang Nabi nak pergi rumah dia. Tahu perempuan ni tanya apa? Dia kata, boleh tak saya nak pergi bercakap Ustaz dengan dia tu, berapa perkataan? Boleh tak saya nak bercakap dengan dia? Lepas tu dia kata, naam, ya boleh. Kemudian dia pun berjalan pergi dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad. Last standard lah, dia orang Yahudi. Kan? Dia takkan nak kata, ya Rasulullah kan? Dia tak beriman kan? Dia kata, ya Muhammad. Nabi SAW beralih dekat dia. Memang akhlak Nabi, bila Nabi SAW orang panggil dia, Nabi buat apa? Nabi akan beralih seluruh badan dia. Habis pusing-pusing mengadap kepada wanita. Nabi kata, labbaiki. Nabi kata, aku sahut panggilan kamu. Bila dia dengar perkataan tu, sallallahu alaihi wasallam, dia kata, labbaiki, tuan-tuan. Lalu, Allahumma salli ala Muhammad. Perempuan ni pun kata apa? Dia kata, ya, engkau jawab panggilanku. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau jawab panggilanku dengan talbiyah, dengan sambutan, sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan aku ni tak ikut pun agama kamu. Bahkan aku ni kadang-kadang jadi orang yang sangat memusuhi agama kamu. Dia kata, wahai Muhammad. Lalu apa Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Demi zat yang aku diutus, demi zat yang telah mengutuskan aku dengan hak menjadi seorang Nabi, aku tidak akan menjawab panggilanmu, melainkan aku telah dimengertikan oleh Allah bahawa kamu akan mendapat hidayah. Bila dia dengar macam tu, dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, hulurkan tanganmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada semua melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau wahai Muhammad adalah pesuruh Allah. Terus masuk Islam. Masuk Islam depan siapa? Depan Nabi SAW. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, bila dia masuk Islam, dia azam. Dia kata, esok aku bangun pagi-pagi, aku nak keluarkan harta-harta aku semua, aku nak sambut maulid macam jiran sebelah buat tu. Dan aku nak buat kenduri sebab aku nak meraihkan keislaman aku pada malam ni depan Nabi SAW. Seronok, dia happy sangat. Lalu subhanallah, bila Allah SWT, bila jadi macam tu, dia pun bangun tidur. Bangun tidur pagi, dia siaplah dia nak buat apa yang dia niat tu. Dia tengok suami dia lagi kelang kabut. Lari sini, packing barang apa, ambil sayur. Dia kata, subhanallah, dia kata, apa siapa ni? Dia kata, pasal apa macam ni? Pasal apa yang gairah sangat, semangat sangat pagi ni? Suami dia kata apa? Kerana lelaki yang engkau lihat semalam dalam mimpi kamu tu, yang mana engkau masuk Islam dengan dia. So isteri dia kata apa? Siapa beritahu kat abang? Saya tak beritahu kat siapa pun. Dia kata, tahu tak siapa beritahu kat saya? Rasulullah SAW sendiri beritahu kat saya, dan saya masuk Islam selepas daripada kamu masuk Islam. Lelaki ini, kata Nabi SAW,
akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laki ini, kata Nabi SAW, dialah yang akan memberi syafaat, diterima syafaatnya kelak, dan kepada orang yang berselawat dan mengucapkan salam untuk dia. Kitab Maulid Syekh Ahmad bin Al-Qasim, ataupun dikenal sebagai Syaraful Anam. Cerita orang gembira. Dia buat apa? Bila sambut Maulid dia buat apa? Belanja orang makan, bagi orang makan, banyak bersedekah. Sebab tu bila kita masuk bulan Maulid ni ataupun bulan Rabiul Awal ni, dia antara benda yang kita kena buat ialah banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, banyakkan sedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Targhibul Mustaqin disebutkan ada kisah daripada Abdullah bin Isa Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Abu Isa Al-Ansari ni, tuan-tuan, dia ada seorang jiran. Jiran ni seorang wanita yang solehah. Jiran orang baik. Macam perempuan lah. Amin kata. Terkejut tiba-tiba macam perempuan. Saya ke yang dimaksudkan itu, dia kata. Doa baik-baik kan. Amin je lah. Amin je lah. Sallallahu Muhammad. Jadi tuan-tuan, lalu subhanallah, dan dia ada seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki muda. Tapi keduanya hidup dalam kekurangan dan kedaifan. Orang miskin. Sallallahu Muhammad. Lalu subhanallah, wanita ni dia tak ada harta apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Dia ada hanya 1 dinar aja. Hasil dia buat kerja tenunan ni. Dia ada 1 tu, seketui tu je duit dia. Harta dia tak ada, yang tu je yang ada. Lalu subhanallah, takdir Allah meninggal. Bila wanita ni meninggal, sallallahu alaihi Muhammad, jadi faraid lah duit 1 dinar tu. Duit yang sejumlah 1 dinar tu jadi faraid. Tuan-tuan, si anak ni pula orang yang soleh lah, budak baik. Kalau anak kita lah no. Anak dia dapat 1 dinar ni, dia kata apa? Dia kata dekat diri dia, ni 1 dinar ni bukan duit aku pun. 1 dinar ni duit mak aku yang dia bekerja keras untuk mendapatkan wang 1 dinar ni. Demi Allah, aku tak akan belanjakan kecuali untuk perkara akhirat sahaja. Niat budak ni. Dia tak guna duit, pegang duit tu, duit 1 dinar tu. Satu hari, si anak ni dia keluar untuk keperluan dia. Dia adalah benda dia nak beli apa semua. Dia ada urusan dia. Tiba-tiba dia melepasi ada satu kumpulan orang duduk baca Quran sambil mengadakan Maulid Nabi SAW sempena bulan Rabiul Awal. Lalu dia pun duduk dalam majlis tersebut sambil ikut program Maulid tersebut. Dia buat apa? Baca Quran. Sebab dalam Maulid ni bukan semata-mata sambut seronok saja. Dalam dia ada tazkirah, dalam dia ada syama'il, dalam dia ada sirah, dalam dia ada selawat, dalam dia ada sedekah, dalam dia tak ada benda yang ada dalam program Maulid melainkan semuanya kebaikan. Tidak ni? Ada kita buat benda pelik-pelik, merepek tak? Tuan-tuan muslimat pergi buka tudung pun jalan pakai seluar dalam, ada tak? Mana ada? Ramailah orang lelaki-lelaki nak main kalau macam tu. Betul tak ni? Tak ada. Bahkan kita pakai lagi cantik. Betul tak ni? Lelaki-lelaki pun pakai smart, tunjuk sebagainya. Kita waktu keluar duit kita nak jalan. Kita dengar orang baca Quran. Kita dengar hadis-hadis Nabi SAW. Kita selawat. Beberapa hari ni banyak selawat kita. Baik tak tu? Semua benda kebaikan tuan-tuan. Subhanallah Sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan yang tidak sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, dia pun pergi duduk sekali kat dalam majlis tu. Duduk sekali. Tuan-tuan, dengar duduk aja. Seronok. Malam tu dia mimpi. Mimpi apa? Dia mimpi seolah-olah macam kiamat dah berlaku. Ni jalan-jalan hidayah dia panggil. Macam berlaku kiamat. Dia duduk dalam ketakutan yang teramat sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu tiba-tiba dalam keadaan tu, tiba-tiba dengar satu suara yang memanggil. Dia kata, manakah si fulan, anak si fulan? Mana-mana kau? Lalu subhanallah, disebut nama dia bersama-sama dengan Allahumma salli ala Muhammad, satu rombongan orang. Lalu mereka pun digiring masuk, dibawa masuk ke syurga Allah, dan dia ikut sekali kat dalam tu. Dia tak kenal ni grup-grup ni. Nama mana sekian? Oh, saya.
Ikut grup ni. Ni grup mana pula ni? Pergi mana ni? Masuk syurga. Subhanallah. Dan dalam mimpi itu dia cerita, sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah istana dalam syurga pada masing-masing kamu. Setiap pada kamu dalam grup ni, semua dapat istana seorang satu. Dan dia tak pernah tengok satu istana yang lebih bagus dan lebih indah daripada istana tu. Istana itu dipenuhi dengan bidadari dan setiap pintu ni dijaga dengan khadam ataupun pelayan. Dalam istana dia tengok ada istana yang lain pula yang lebih cantik dan lebih indah dibanding daripada istana yang dia masuk. Dia masuk istana tu cantik dah. Masuk dalam, ada lagi istana lagi cantik lagi kat dalam tu. Ish. Nak cerita ke tu? Kan? Ni bukan luar setinggan dalam banglo. Di luar tu banglo dah, dalam tu lagi banglo lagi. Macam tu. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Lalu ketika dia nak masuk, dalam hati dia terlintahlah hati dia. Dia nak masuk tu dia tengok ada khadam kat tepi tu. Dia kata, "Ish, pasal apa saya dapat istana ni? Saya bukan ada apa-apa pun, saya tak buat apa-apa pun." Dia kata, "Ni tak patut ni, kesalah orang kot ni." Kalau kita tak tanyalah. Sadaqallahul azim. Kan? Akan lajak teri lah. Ada salih siapa mana? Orang ikhlas. Saya tak patut ni dapat ni. Bukan saya ada apa-apa pun. Lalu dia kata apa? Saya semat. Lalu pelayan itu mengatakan bahawa sesungguhnya istana ini diperuntukkan kepada orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW dan menyambutnya. Rupa-rupanya dia dapat join sekali grup tu, pasal grup tu duk buat majlis tu. Dia pun disebabkan dia terjoin dia tu, dia pun dapat manfaat sekali. Tengok orang Yahudi tadi, dia duduk jiran sebelah ya. Yang buat majlis tu siapa? Jiran sebelah rumah dia. Manfaat tu sampai ke dia. Kalau manfaat tu bukan setakat dia tu bukan orang Islam, orang Yahudi lagi pun dapat manfaat. Apatah lagi orang yang duduk dalam majlis tu. Apatah lagi kita yang nak duduk dalam majlis maulid ni. Faham? Lalu kita apa? Istana ni Allah peruntukkan kepada orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW dan menyambutnya. Maka jaga. Bila terjaga saya tuan-tuan, dia tengok ada 1 dinar ni. Lalu dia buat apa tuan-tuan? Allah SWT dia seronok sangat sebab apa yang dia lihat dalam mimpi dia. Dia pun panggil semua fakir miskin, berimpun ramai-ramai, berzikir, baca Quran, baca maulid sebagainya. Sayyid Muhammad. Dan tuan-tuan, dia gunakan 1 dinar dia tu untuk buat majlis tersebut. Lalu dia pun cerita mimpi dia dekat mereka. Dia pun seronok dengar mimpi dia tu. Dan dia bernazar dia tidak akan lagi meninggalkan peringatan maulid Nabi SAW selama hidup dia. Kemudian dia tidur lagi sekali, dia mimpi jumpa mak dia. Bila mimpi jumpa mak dia, dia tengok mak dia duduk dalam keadaan yang sangat baik, berhias dengan segala perhiasan syurga, berwangi-wangian dengan bauan-bauan syurga. Dia cium tangan ibu dia. Ibu dia cium dahi dia. Lalu ibu dia ucap dekat dia, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku. Malaikatlah yang datang kepadaku dan membawa segala perhiasan-perhiasan ini. Dia pun tanya dekat ibu dia, daripada mana mak dapat semua kemuliaan ni? Mak dia jawab, sebab kamu telah mempergunakan 1 dinar yang engkau wariskan daripadaku dan mengadakan majlis memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan orang-orang terdahulu dan orang kemudian, dan inilah balasan bagi orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan majlis untuknya. Mak dia pun dapat manfaat sekali. Jadi kesimpulan saya nak cerita, kesimpulan daripada mukadimah ni, bukan kesimpulan nak habis cerita dah. Sebut kesimpulannya macam tu. Tuan-tuan, saya sebut kesimpulan dia, kita nak manfaatkan bulan Rabiul Awal ni dengan apa? Bukan sekadar kita nak sebut maulid, bukan sekadar nak berselawat, bukan sekadar nak duduk dalam majlis. Ada satu benda yang ada pada sisi Rabiul Awal, iaitu bersedekah. Banyakkan sedekah bagi orang rasa rezeki yang Allah bagi kita ni pakat-pakat tumpang sama-sama. Itu di antara cara untuk kita menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Sultan Muzaffar Al-Kabri, di mana di Irdil,
Tahun berapa? Tahun 600 Hijrah. 600 Hijrah dulu. Sultan. Apa dia buat? Lagi 3 hari nak masuk Rabiul Awal. Dia panggil seluruh orang kampung. Dia buat kenduri. Salih Simat, dia sembelih ribuan kambing dan ribuan unta. Masuk je Rabiul Awal, satu kampung, satu negeri, satu bandar tu semua berimpun. Mai makan, dia buat jamuan besar-besaran nak sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada dialah Salih Sayyid Muhammad lepas itu program-program Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut sampailah kepada kita pada hari ini. Rasa lain tak sikit bila kita cakap macam ni? Rasa lain sikit baru kita faham sebenarnya apa yang kita kena buat. Sebab kita faham yang nak pi majlis maulid, bila ada masjid pi, kita pi duduk kat dalam tu selawat Nabi, betul kita balik dekat tu je. Kita terlupa sebenarnya sambutan itu bukan tunggu kita tumpang orang buat. Sambutan itu ialah kita sendiri boleh buat. Boleh tak dalam tempoh bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan buat majlis kenduri di rumah kita yang kita namakan dia sebagai Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Boleh. Anak kita pergi sekolah hari ni, mak belanja pelajar-pelajar dekat sekolah apa semua tu, bagi tak nak ambil pergi beli nasi lemak apa-apa banyak-banyak sikit apa semua, nak bagi seorang satu, berapa orang kat kelas tu ada 40 orang. Dia beli 40 bungkus, bawa balik bagi dia kosong satu, kita nak sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal. Buatlah apa jalan sekalipun nak tunjuk penzahiran cinta ni sepanjang Rabiul Awal ni. Sepanjang Rabiul Awal, bukan setakat berhenti dekat 12 Rabiul Awal saja. Kita pegang satu pendapat ya 12 Rabiul Awal tu. Banyak lagi pendapat ulama yang lain yang berbeza pendapat tentang tarikh yang tepat. Tapi yang tak ada khilaf, yang pertama hari Isnin. Yang kedua bulan Rabiul Awal. Yang ketiga tahun gajah. Yang ni tak ada khilaf. Salih Muhammad. Hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Tarikh ada khilaf lagi. Beza pendapat. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tu cara dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka perbanyakkan sedekah pada setiap pagi ni. Tuan-tuan, cerita mukadimah saja ada 40 minit. Tajuk tak masuk lagi. Baik. Dalam hadis tu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Kullu sulama minan nas. Pada setiap persendian bagi manusia. Sulama ni maksud sendi. Sendi. Ada yang kata tulang. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa kita ni manusia ada 360 sendi. Kata Nabi SAW, innahu khuliqa kulli insan min bani Adam ala sitina wa thalathi mi'ati mafsil. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 sendi. So kalau kita baca 360 sendi ni, maksudnya setiap hari satu sendi. Sebab setahun ada 360 hari. Setahun ada berapa hari? 365 kalender Masihi. Kalender Hijrah ataupun kalender Qamariyah ni dia 360 hari. Sebab tu Allah sebut dalam Quran 300 tambah 9 tahun. Kan? Surah Al-Kahfi. Pasal apa Allah tak cakap 300 tahun saja atau 309 tahun saja? Sebab kalau perkiraan Qamariyah, bulan Hijrah ni, dia 300 tahun. Kalau perkiraan Masihi ataupun bulan Syamsiyah, perkiraan ikut perkiraan matahari, dia 309 tahun. Tambah 9 tahun. So, kalau kita ni umur kita 40 tahun, kalau pakai kalender Qamariyah, kalender Hijrah, usia kita lebih kurang 42 tahun. Panjang sikit. Sebab tahun ni pendek. Kalau tahun biasa, tambah 5 hari begitu. So, 360 hari, maksudnya sama sesuai dengan 360 sendi. Dan setiap daripada kita diwajibkan untuk bersedekah pada setiap harinya. Salih alaihi wasallam. Jadi pasal apa kita sedekah tu? Sebab kita nak mensyukuri nikmat Allah. Dia salah satu bentuk qurbah, bentuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan salah satu cara untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah ialah dengan kita bersedekah. Tuan-tuan, pagi-pagi ni macam-macam bentuk sedekah kita boleh buat. Antaranya sedekah duit dah.
Ya, sedekah duit. Tuan-tuan buatlah lagu-lagu mana, sedia tabung satu kat dekat dalam rumah. Kalau suami kita pergi masjid, bagi dekat dia, nah ambil untuk masukkan duit dalam tabung. Jangan beli rokok pula cakap dia. Kali harap sangat abang tu. Macam garang sungguh dengan lelaki dia tu. Lelaki dia, yes boss, lelaki dia tu. Tapi, ni, balik kita tanya pula, tu mana duit saya sedekah dia? Saya sedekah dah. Kali jangan lupa sedekah tu. RM1 je bagi pun bising macam bagi RM10,000. Ni, dia dah. Subhanallah. Tuan-tuan, yang penting pastikan sedekah. Kita yang tak sedia satu tabung kat rumah. Ambil bekas kuih samprit yang raya itu ni. Kalau tak habis dah masuk angin tu, buanglah. Kalau dah makan habis tu, cuci elok-elok kat dalam tu. Kan? Lepas tu, tutup tu. Lepas tu tebuk kat atas ni. Tebuk tu. Tulis tu. Tabung sedekah subuh tu. Sedekah subuh. Jangan lupa selotip tebal-tebal sikit. Ini bukan harap dengan lelaki kita tu pun. Lagi motor tak lepas bayar ni dia duduk. Kan? Sedekah subuh. Tu setiap kali lepas semayang, ambil duit mana kita duduk ada, masuk dalam tabung. Setiap kita masuk tabung, kita niat apa hajat yang nak Allah penuhkan kita pada hari tersebut. Antara benda yang mengelakkan daripada musibah pada hari tersebut ialah memulakan hari dengan bersedekah. Nak panjang usia, tak mau hari tu lagi jadi musibah apa, lagi ada kemalangan ke, lagi ada berlaku apa-apa yang kita tak ingin. Pagi tu sedekah dulu. Mau pagi tu sedekah, niat supaya Allah jauhkan kita dari musibah, bala bencana, ujian, penyakit yang tak mampu untuk kita tanggung. Boleh kan? Tapi kena disiplin. Istiqamah. Kalau rasa macam susah nak istiqamah nak masuk, tuan-tuan buat auto debit setiap hari. Sungguh. Saya duduk masuk mesej ni, ada seorang tu, ada dua orang. Saya tak tahu dua orang ni ada Allahumma salli ada connection ataupun tidak. Tapi setiap hari akan masuk. Lebih kurang pukul, waktu saya kuliah subuh tu, pukul 6.30, pukul 7 itu dia akan masuk mesej. Tak banyak, RM5 je. Saya rasa RM5 dia masuk. Saya nampak perasan sebab mesej duk masuk notification untuk sumbangan dekat madrasah tu. Alhamdulillah kita istiqamah tiap hari. Tuan-tuan, sedekah. Buatlah macam-macam mana pun. Kadang-kadang kita sedekah, kita bagi duit, kita rasa banyak tau. Kalau kita buat online, kita tak rasa banyak. Nak bagi tak rasa banyak, suruh orang tolong buat kat kita. Lagi tak rasa banyak. Bagi siapa-siapa anak tu, abang dia, setiap hari nak ambil ni sejumlah ni, 1,000 contoh. Yang ni untuk sedekah pada bulan ni. Pandai-pandailah buat guna. Ada orang minta sedekah apa bagi. Pastikan tiap-tiap hari sedekah dah makna. Kita tak berasa sangat. Kita tak nampak. Kalau online pun tak apa nampak sangat. Kalau tabung lalu tiba-tiba seluk-seluk, Allah RM50. Ya Allah, cari lain. Allah tak ada dah. Ya Allah RM10. Tak bagi lagi. Orang sebelah duduk tunggu tengok. Tak pupus lagi. Subhanallah. Dalam pun juga hati ni, ya Allah, hancur, gebur, apa semua tak ada nak kata. Pasal nampak. Ya. Cuma masuk online tu tak rasa sangat 50 sebab tak nampak. Buatlah macam, tuan-tuan, tak usah risau dengan sedekah ni. Dia takkan hilang. Duit tu akan ada. Nabi kata Allah akan ganti, Nabi kata takkan kurang. Nabi kata sebut, Nabi takkan kurang. Bahkan bertambah Nabi kata. Allah kata Allah ganti lagi. Kita duk nampak kurang. Betul tak ni? Setiap pagi nak kena pastikan kita sedekah. Allahumma salli alaihi. Dan sedekah ini merupakan bentuk qurbah, bentuk kita, salah satu cara untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan sedekah ini tuan-tuan, dia ada satu nilai yang namanya ithar. Sedekah ni nilai dia ialah ithar. Ithar ni apa? Mementingkan orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Betul tak ni? Kalau kita tak rasa susah payah orang, kita nak sedekah tak kat dia? Kita kalau tak rasa orang susah, kita tolong tak kat dia? Tak. Dia boleh ada sifat ingin menolong ni bila dia ada ithar tu, dia ada rasa orang lain pun memerlukan pertolongan waktu dia tengah susah. Faham maksud saya? Saya semak ni. Lepas tu kita ni kena ada ihsan dalam diri. Ihsan ni bila kata ulama ialah apa yang kamu harap orang buat pada kamu, maka kamu lakukan dahulu perbuatan itu kepada orang lain. Bila waktu kita susah, kita harap apa?
Kita orang tolong kita, orang bantu kita, orang ingat kita. Waktu orang susah tuan buat macam tu. Nanti bila kita susah, orang akan buat benda yang sama dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam ayat ni, dalam hadis ni cerita beberapa perkataan. Allahumma salli Muhammad. Yang pertamanya tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersedekah pada setiap hari. Yang pertamanya ialah bantu selesaikan dua masalah orang. Orang yang bergaduh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong pergi selesaikan. Di antara benda yang dibenarkan kepada kita untuk menipu, dia panggil menipu ataupun Allahumma salli ala Muhammad, mendamaikan orang yang berselisih. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kita bila ada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita yang bergaduh sama-sama, bukan elakkan diri daripada campur tangan. Ya, bibi kat depan, daripada duduk kelai sama-sama depan, kita duduk pergi campur buat apa? Bukan nak suruh campur, nak pergi duduk sebelah mana-mana. Suruh campur supaya mereka berdua berdamai. Itu Allah perintah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW selalu pesan dekat kita. Allahumma salli Muhammad. Nabi selalu pesan dekat kita. Nabi kata Allahumma salli Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyam was-salati was-sadaqah. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang lebih hebat daripada amalan kamu puasa, kamu salat, kamu sedekah? Mau tak ni? Puasa banyak ni, muslimat ni rajin puasa. Orang lelaki-lelaki balok liat wal lepat liat nak puasa. Orang perempuan balok liat wal lepat liat. Tahu balok? Kalau malas tu, itu balok. Kalau malas tu, kalau sangat malas tu balok liat. Kalau sangat malas, gila punya malas ni, campur ujung tu lepat liat sekali. Orang utara tahu lah. Balok liat, lepat liat ni. Lepat liat tau, lepat liat kat bawah. Lepat liat tau. Lepat tau, lepat liat tau. Lepat liat pun kat bawah tak tahu. Tolong bagi kat dia satu. Dia bagi kat dia. Bagi rasa lepat liat. Lepat liat. Baik, sedap sangat tu. Baik semua. Jadi subhanallah, puasa. Kita puasa, start belajar puasa. Saya pun duduk start belajar puasa. Puasa, kata Nabi, thalathati ayyam min kulli syahr. Sebulan puasa 3 hari. Dan di antara perkara yang Nabi SAW buat, bila tanya Nabi SAW su'ilah, ditanya pada Nabi SAW tentang puasa hari Isnin. Apa siapa Nabi SAW suka puasa hari Isnin? Dzaka yaumun, kata Nabi SAW, dzaka yaumun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wulidtu fihi. Pada hari tersebut aku dilahirkan. Nabi sambut maulid dia dengan puasa. Kita pun puasa. Puasalah, belajar puasa. Sebulan 3 hari puasa. Ni dia memang tak payah suruh ni, geng-geng belah ni. Berkali. Isteri dia kata, abang esok kita puasa abang. InsyaAllah. Bunyi pun macam nak qalu inna lillah dah. Tunggu buka puasa petang tu dah macam tak puasa, tak makan 3 bulan. Allahu Rabbi. Apa ni, kalau nak kurus, dia ada satu program nama intermittent diet. Intermittent diet ni dalam sehari kita ada 24 jam. So 12 jam tu ada ruang untuk kita makan, 12 jam lagi kita puasa. Puasa maksud jangan makan lah. Dia boleh pilih. Ini saya sedang beramal sekarang ni lah. Pilih nak tak makan siang kan, nak makan malam. Kita ada puasa yang Nabi SAW ajak, puasa sunat. Puasa lah sunat. Tapi kalau nak buat tiap-tiap hari, makan pukul 7 malam, last lah tu makan malam, makan bagi kau yang makan lah. Makan nasi ke makan apa. Lepas tu start malam tu, jangan makan langsung. Jangan makan sampai besok 12 jam, baru makan semula. Kalau rasa boleh ajak sikit, 14 jam paling best. So tambah lagi 2 jam. So kita makan pukul 9 pagi.
tu makan lah. Lepas tu sekejap lagi lunch, lepas tu dinner, lepas tu malam tu susah makan. Tak susah makan tapi boleh minum. Minum boleh lah. Try tengok, badan kita akan jadi fit, kita akan disegar. Sebab makan malam ni dia selalu bagi kita jadi berat kan. Jadi berapa jam lagi dia nak tidur dah, tu perut dah kenyang dah. Sekali jadi apa ni, Allah sebab dia panggil apa, reflux tau, reflux. Gas ni kita tendang balik ke atas, kita rasa. Try buat tengok, saya duduk try buat. Alhamdulillah, rasa sedap. Cantik sekali buat siang. Siang kita gantikan puasa lah. Siang ganti puasa, try puasa. Tapi nak puasa tiap hari, Nabi pun tak encourage kita untuk puasa tiap hari. Nabi suruh puasa selang-selang sehari. Tidak ni. Tapi kalau kita buat yang diet ni, tiap malam kita boleh buat. Seolah macam kita puasa setiap hari tu. Lepas tu rasa segar, badan rasa steady, badan. Heartbeat pun best, heartbeat pun cantik. Ya, kau duduk laju-laju, heartbeat pun cantik ya bila kita jaga makan. Kan? Semangat ada cerita pasal kurus ya. Itu yang fokus. Catat kau main lagi. Kan? Bab perempuan, orang perempuan memang rajin menulis. Habis. Selama saya duduk ceramah ni dah 8 muka surat dah. Rajin menulis. Geng-geng lelaki hafal, dia hafal. Hafal, jangan main, jangan pandang lagi. Alah, patut suruh gelak. Yang dia tulis pun kenapa kan baca pun. Dah baca. Baca apa dia nak tulis, dia baca boleh tak erti. Apa aku tulis pun tak tahu. Caci kerawit. Kan? Dah tak baca. Subhanallah. Tapi baguslah menulis tu kan, dia membantu untuk ingat, tu lah tujuan dia. Bukan benda hilang pun. Ataupun solat ataupun sedekah. Lagi hebat daripada puasa atau solat atau sedekah. Maka para sahabat tanya, tentu ya Rasulullah. Dia kata, para sahabat kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalu, bala ya Rasulullah. Bahkan kami nak tahu Rasulullah, apakah amalan yang lebih hebat daripada sedekah, daripada puasa, daripada solat ni? Kata Nabi SAW, Islahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiya al-haliqah. Nabi SAW sebut, Rasulullah Muhammad, kamu mendamaikan dua golongan. Kerana sesungguhnya rosaknya perhubungan di antara dua golongan itu ialah perkara yang boleh memutuskan agama. Bila dua orang berbalah mereka ni, ending dia boleh sampai balah, sampai putus agama. Maka kalau kamu nak buat amalan yang lagi hebat daripada puasa, solat, sedekah, pi damaikan orang yang balah. Maka Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang disunatkan ataupun disuruh pada kita untuk kita buat ialah untuk mendamaikan. Dan kata Nabi SAW, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Tidak dinamakan berbohong dan berdusta orang yang mendamaikan di antara manusia, maka dia menyampaikan akan kebenaran atau dia berkata akan kebenaran. Maksudnya orang ni orang yang tak dikira sebagai berdusta. Dia dua orang duduk kelih, bergaduh lama dah. Dia pun dengar kuliah malam ni. Dia kata pagi ni, dia kata aku nak pergi jumpa depa ni, nak pergi settle daripada orang bagi depa ni baik balik. Macam mana nak buat ni? Dia pun pergi jumpa seorang, dua beradik ni, abang dia dengan adik dia, kalau family dia lah, bergaduh berapa lama dah. Dia ni kakak ni nak pergi settle macam mana. Dia pun pergi jumpa lah dengan abang ni. Dia kata, sudahlah, maaf kalau adik tu. Hai, kakak jangan cakap macam tu. Saya ni lama dah duduk geram dengan dia ni. Sampai hati dia buat kat saya macam ni. Marah kat adik dia tu. Dia kata, tak, semalam kak jumpa dia. Dia pun dah mengaku salah dekat kamu tu. Cuma dia malu nak pergi jumpa kamu. Dia kata dia minta maaf. Dia kata dia mengaku semua salah-salah dia. Dia minta maaf dekat kamu. Akhirnya mengaku juga salah dia. Selama ni saya ni tak mau nak mengaku salah. Akhir dia mengaku salah kak. Dia mengaku salah dah. Alhamdulillah. Kalau macam tu tak apa, saya maafkan dia. Alhamdulillah. Kak pun ni tak suka duk tengok adik-beradik duk berkelahi ni. Tak apalah. Kakak ni pun pergi rumah adik. Dia kata, adik, sudah-sudahlah dengan abang tu. Kak tak faham, kak tak tahu apa yang dia tak kata kat saya. Kak tak rasa macam saya kata. Sabarlah, ni macam ni. Jangan serius sangat, saya buat cerita aja. Saya tengok macam real dia. Fokus sama.
Saya buat cerita, dialog tu saya reka je. Boleh jadi apa ni, penulis skrip. Nampak? Kalau tulis drama malam-malam tu, tuan-tuan tak main kuliah. Subhanallah. Tuan-tuan Salih Muhammad. Lalu dia kata, sudahlah kak tak faham. Dia kata, tak, semalam kak jumpa dia. Kak jumpa abang semalam. Dia kata, dia pun mengaku semua salah-salah dia dah. Dia mengaku kak? Dia dah mengaku dah semua salah dia. Dia minta maaf kat kamu. Kalau dia mengaku salah, tak apalah, saya maafkan dia. Baiklah daripada orang ni. Baiklah, mudah-mudahan tuan-tuan. Tengok-tengok pila dua-dua orang dekat supermarket. Jumpa dua-dua orang. Salih Muhammad. Abang. Adik. Masya-Allah. Kira peluk-peluk. Masya-Allah. Kak dia jumpa saya. Itulah. Akhirnya abang mengaku juga salah abang ya. Kata, hai. Bila masa aku mengaku salah aku? Kak kata kamu yang mengaku salah. Mana saya mengaku salah? Kak dua. Kakak kata, okey, hai, bye-bye kakak pula. Cerita dia. Tapi usaha kak tu Allah bagi pahala lah. Bagi pahala usaha untuk mendamaikan kedua orang. Tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Supaya Allah mempermudahkan, memperbaiki urusan-urusan saudara-saudara kita. Yang kedua dalam hadis ni, Allah cerita apa tuan-tuan sekalian? Saya semak ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tu'inur rajul fi dabbah. Menolong orang untuk saya semat naik kenderaan dia, mengangkat barang-barangnya, naik kenderaan dia. Kadang-kadang benda-benda yang kita nampak macam simple-simple, macam tak ada apa-apa, tapi dia merupakan satu sedekah. Kita ada orang duk berjalan-jalan nak angkat barang. Tak apa-apa, saya tolong angkat. Ya Allah, ni orang baik. Saya simak, tak kira siapa kita, jangan anggap dia ni, dia bukan layak saya ni nak tolong angkat ni. Tolong untuk makcik tu, siapa yang dapat pahala? Dialah yang tolonglah yang dapat pahala. Kita pilah tuan-tuan. Pi, saya Muhammad ni. Memang saya tolong angkat. Tak payahlah. Memang saya tolong angkat. Tak payahlah. Okey, tak apa. Pi. Tak bagi suruh, dia tak bagi. Paling tidak kita ni semalam tuan-tuan saya ada usaha sikit untuk tolong orang. Tuan-tuan, ada seorang tu tuan-tuan, dia buat apa? Dia ada satu kereta kan, tak ada buruk dah, saya tengok, saya baca dalam akhbar. Tunjuk dalam TV kat MHI ke apa, tak ingat. Tuan-tuan saya mata dia buat apa? Dia ada satu kereta dia buruk dah kenderaan dia. Dia tolong orang yang ada sakit buah pinggang. For free. Nak pergi dialisis, dia bawa kereta dia. Dia dah berhentikan kerja. Dia tak ada kerja. Dia kata nak buat apa? Waktu tu mungkin saya ingat tak ada lagi Grab yang macam ni, saya ingat zaman tu. Tuan-tuan, dia pergi rumah orang yang siapa yang ada keperluan untuk pergi ke pusat dialisis, tak apa, saya pergi ambil dekat kawasan dia. Dia pergi rumah tu, dia tak charge apa-apa pun. Tapi orang bagi tak? Orang bagi, dan bukan niat dia untuk ambil pun. Tak payah, saya nak tolong ni. Ambil lah. Sentiasa rezeki dia dimurahkan oleh Allah. Nak cerita kau orang. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Tu. Buatlah pemudahkan urusan orang. Siapa pemudah urusan orang, maka Allah akan pemudahkan urusan dia. Jangan duk risau. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah. Kalimah thayyibah ni kalimah yang baik. Bercakap benda-benda yang baik. Perkataan yang baik adalah untuk diri dia sendiri, dan perkataan yang baik untuk orang lain. Dia ada dua. Kalau sebut perkataan baik ini, satu untuk diri sendiri, satu lagi untuk orang lain. Perkataan baik untuk diri sendiri ialah kalimah-kalimah zikrullah. Ingat, zikrullah ni dia ada 3 bentuk. Satu, zikir qalbi dia panggil. Zikir qalbi ni zikir hati. Zikir hati ni bukan duduk diam-diam buat apa tu? Berzikir. Zikir hati ni ialah bermuhasabah diri, tengok kejadian alam, ambil peringatan daripada apa yang berlaku di sekitar kita, ambil manfaat daripada benda yang berlaku di sekeliling. Itu dia panggil zikir qalbi. Ini di antara zikir yang sentiasa bergerak, yang sentiasa ada dalam hati kita. Ada orang dia tak boleh ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sekitar dia, sallallahu alaihi Muhammad, sebab hati dia dah blok. Sebab tu dia tengok orang mati tak bagi kesan kat dia. Dia pergi bawa jenazah sampai kubur tak bagi kesan dia. Dia dengar peringatan tak bagi kesan kat dia. Dia dengar orang tazkirah tak dimasuk dalam hati dia. Pasal hati dah kotor dah. Yang kedua dia panggil zikir fa'li. Zikir fa'li lah zikir perbuatan. Semayang kita, puasa kita, buat ibadat kita, sedekah kita, macam-macam. Itu dia panggil zikir fa'li, zikir perbuatan. Dan yang ketiga ialah zikir qauli, zikir perkataan. Yang ni yang disebut kalimah thayyibah ni. Boleh tak setiap hari istighfar 100 kali, jangan tinggal? InsyaAllah boleh.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita ni banyak masalah, macam-macam masalah kita. Macam-macam masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Nak keluar daripada masalah ni tuan-tuan, istighfar. Kalimah thayyibah juga doa. Ada seorang doktor. Doktor ni nama doktor dia, kalau tak salah saya, nama dia Dr. Isran nama dia. Kalau tak salah nama dia. Dia ni doktor di Pakistan. Ada satu hari, dia ni doktor pakar yang berkait dengan tulang macam itulah. Tulang kasarah macam itulah. Dan dia ni seorang doktor yang sangat pakar dalam bidang dia, sampai kalau siapa nak jumpa dia, dia kena queue panjang macam itulah. Susah nak jumpa dia. Dan dia pun ditugaskan bukan sekadar merawat, dia duduk mengajak, duduk training kepada doktor-doktor yang lain. Satu hari, Allah SWT, dia nak pergi satu conference di satu tempat, naik flight. On the way naik flight tu, tengah naik flight tu, tiba-tiba ribut sangat kuat, sampai salah satu daripada dia punya Syed Muhammad, enjin kapal terbang tu rosak dan terpaksa untuk landing ke emergency. Cari tempat airport yang berdekatan, dapatlah satu airport kecil dekat satu kampung. Dia pun terpaksa landing kat situ. Takutlah. Kemudian dia pun cakap dekat mekanik ataupun pilot tu, dia kata berapa lama lagi kita nak stranded ni? Dia kata lambat lagi sebab nak tunggu engineer main apa semua ni, memang proses dia agak lama. Kita duduk kat kampung apa semua ni, orang ribut semua ni, memang lambat lah. Dia kata saya ada conference ni, saya nak kena pergi apa. Dia kata kalau tuan nak pergi juga, tuan kena naik kenderaan, tuan drive, ambil taksi ke apa ke, sebab saya tengok ni daripada sini nak pergi tempat tu lebih kurang 2 jam ya, kalau naik kenderaan. Kalau tunggu ni belum tu selesai. Dia pun tak apalah, ambil Grab, ambil cab, taksi. Naik drive pergi sampai separuh jalan. Tak boleh jalan dah, dengan jalan becak, dengan lumpurnya, dengan ributnya. Kita berhentilah, kita berhenti dekat rumah ni, kita berhenti kat sini. Kat mana-mana rumah kita berhenti, kita solat lah, kita makan apa semua dulu. Dia pun cari tempat lain, berhenti kat satu rumah. Bagi salam. Assalamualaikum. Seorang makcik tua buka pintu. Dia kata, ya, ada apa? Dia kata, kami ni, ceritalah apa yang berlaku. Dia kata, kami nak singgah sekejap untuk solat. Kami nak makan apa yang kami ada ni lah. Silakan masuk. Makcik duduk dengan siapa? Lepas tu dia tengok kat ujung rumah tu ada seorang macam budak sedang duduk terlantar macam tu. Dia kata, makcik ni siapa? Saya kata, makcik ni, Allahumma salli Muhammad, saya ni tak ada siapa-siapa lah. Tua ni duduk seorang diri. Ni anak yatim yang saya jaga daripada kecil, anak yatim. Dan dia kata anak yatim ni ada sakit. Dia sakit ni sangat kritikal. Kemudian kami dah usaha macam-macam dah, tapi tak ada doktor yang boleh nak rawat sakit yang spesifik macam dia ni. Lepas tu subhanallah, habis tu macam mana? Ada seorang doktor yang direkomendkan. Dan saya cuba untuk kontak, dan kami dah kontak dah. Tapi doktor tu hanya boleh berjumpa dengan 6 bulan. Selepas 6 bulan. Dan dia kata, saya ni dah habis hati sebab saya tak tahu, saya takut anak ni tak mampu untuk bertahan dalam tempoh 6 bulan. Saya angkat tangan, saya doa sungguh, ya Allah, Engkau pemudahkan usaha anak ni, Allah, Engkau pemudahkan usaha anak ni, Engkau pemudahkan usaha anak ni. Dia doa. Dan saya tak ada minta apa melainkan Allah bagi pemudahkan keadaan ni, anak yatim ni. Menangis doktor ni. Doktor apa yang disebut tu? Nama dia Dr. Izan. Nama dia. Dia kata subhanallah, dia kata, ya Allah, hebatnya doa makcik ni sampai Allah turunkan ribut yang sangat dahsyat. Sampai kapal terbang ini terpaksa diturunkan, rosak enjin dia. Hujan yang begitu dahsyat, semata-mata Allah makbulkan doa makcik untuk saya berjumpa dengan anak yatim ni. Tu nak kata hebatnya doa. Hebatnya doa. Allahumma salli alaihi wasallam. Tu jangan tahan diri untuk doa. Minta dekat Allah. Ada seorang ulama, Sallallahu Alaihi Muhammad, seorang ulama Saudi. Ni kisah benar tak? Ni pun kisah benar kat cerita ni. Seorang ulama dekat Saudi. Dia ni tuan-tuan, dia nak balik ke Saudi, dia pergi Mesir. Flight dia lebih kurang flight dia subuh, lepas subuh flight dia. So, habis program kat malam program sebelah malam. Dia nak pergi airport awal sangat. Orang baik cari masjid lah. Orang baik cari masjid. Kalau kita cari hotel lah kot. Dia cari masjid.
Dia sampai dekat satu masjid, waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi. Subuh lebih kurang pukul 4 pagi macam tu. Tuan-tuan, saya Jumaat pukul 2 pagi. Dia sampai kat masjid, dia tengok ada satu portion daripada masjid tu lampu dia terbuka. Dan waktu tu pukul 2 pagi mana ada orang. Dia masuk tengok ada satu bahagian masjid tu dekat bahasan mihrab tu lampu dia terbuka. Dia masuk-masuk, dia tengok ada seorang pakcik yang sedang menangis. Menangis ni sungguh-sungguh punya menangis. Menangis sungguh-sungguh punya menangis. Dia angkat tangan ni, doa ni sambil menangis. Saat-saat dia bangun semayang, lepas semayang dia angkat, dia menangis lagi. Itulah yang dia buat. Sampai dia yang tengok orang duk menangis, dia pun dia rasa macam hancur hati dia. Dia rasa macam, ya Allah, kalau aku tak tolong lah, aku tak tahu lah. Lalu tuan-tuan, habis-habis pakcik ni solat, dia pergi jumpa pakcik. Pakcik, saya tengok pakcik ni menangis dahsyat sangat ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku pada pakcik? Dia kata, Tuan ni siapa? Dia kata, saya sekian-sekian, bukan orang sini. Dia kata, saya ni isteri dia masuk hospital. Isteri dia ada sakit, kemudian masuk hospital. Dan dia hanya mampu dirawat dengan pembedahan. Dan pembedahan itu memerlukan kos sebanyak 14,500 genih. Tukar bahasa kita ni ringgit lah, mudah faham sikit. Kos dia diperlukan 14,500 ringgit. Dan saya langsung tak ada duit tu. Kalau tak dapat duit tu, isteri saya tak dapat nak dibedah, dirawat. Dan dia mungkin akan mati. Saya tak tahu, saya dah buntu, saya langsung tak ada duit ni. Dan saya tak ada minta, melainkan saya minta pada Allah lah. Saya minta siapa lagi? Tu, lepas tu kata ulama' ni, dia kata apa? Saya pun tak mampu nak tolong. Saya pun bukan orang sini. Dan betul lah apa yang pakcik buat tu. Pakcik minta lah dengan Allah. Minta dengan Allah. Dia terus sambung lagi. Sampailah waktu subuh. Bila azan subuh, sallallahu alaihi Muhammad, pakcik tu pun duduklah dekat ujung tu. Dia pun solat sunat lepas main subuh. AJK masjid ataupun imam masjid masuk-masuk, dia kata, ni ulama ni main tempat kita ni. Orang perasan kata dia macam tu. Kadang-kadang orang bukan kenal muka sangat, orang kenal nama. Kan? Saya pun ni bukan orang kenal sangat kan. Bukan orang kenal sangat. Kadang pergi kuliah tu, dia duduk, kita semayang-semayang sampai lepas mayang maghrib tu, kita duduk langsah tu, ada orang sebelah tu tanya, ni main mana? Tanya kita tu, main mana ni? Tak nampak macam orang sini pun. Saya main masjid ni. Oh, ni lah ustaz-ustaz ni, pukul berapa pun tak sampai-sampai lagi ustaz ni. Ni lah masalah dengan ustaz-ustaz lah ni. Itulah. Ustaz apa tu malam ni? Tu Ustaz Jafri ke apa? Tak ada malam ni. Main mana atas ni, waktu-waktu ni pun tak sampai lagi ni. Buat apa kita nak tunggu dia lagi ni? Okey. Lepas tu AJK pun panggil, Ustaz, sila. Saya pergi dulu lah. Tengok kita. Agak bukan kenal kita sangat. Orang ni jumpa polis tahan orang ni pun. Ni kerja apa ni? Tanya kita. Kerja apa ni? Saya penceramah. Penceramah kat mana ni? Gitu. Tuan-tuan saya tak kenal. Jadi orang ada seorang imam dia kenal. Kata ni, ya Allah ni, terima kasihlah Syekh mai singgah tempat kami, Allah berkah tempat kami. Syekh boleh tak tolong jadi imam hari ni? Tolong jadi imam. Dia kata, tak yalah, saya ni musafir ni, saya pun letih ni, penat. Baru dapat tidur 2 jam je. Saya lagi nak naik flight lagi. Tak apalah Syekh, saya baca pendek-pendek pun tak apa dah. Dia pun tuan-tuan jadi imam, tak apalah, keberatannya. Allahu Akbar. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia baca saja Fatihah, ada seorang, dia tu dalam perjalanan turun daripada tangga flat sebelah masjid. Dia dengar, ni suara ni macam aku kenal ni. Suara ni ulama, tapi dia bukan orang sini, dia orang Saudi. Tapi aku duk ikut dia dekat Facebook, dekat YouTube ni. Dia boleh cam suara. Lalu dia pun cepat-cepat turun. Dia pun ikut semayang. Habis-habis semayang, dia cepat-cepat pergi kat depan. Syekh, subhanallah, saya ni peminat lah. Masya Allah, ya Allah. Saya kita jumpa ustazah tadi lah. Ya Allah, ustazah. Orang perempuan macam tu. Orang lelaki dia tak ada perasaan. Saja. Dan anak-anak kita buat balik periksa kan. Budak lelaki budak perempuan bukan sama. Ada cikgu kat sini tengok.
Waktu dapat silip periksa kan. Budak lelaki apa? Saya cuma. Macam mana? Boleh dapat A. Oh, okey. Tak ada perasaan. Yang perempuan. Balik rumah. Ayah ni dapat ni. Berapa? Dapat A. Okey. Nanti ayah belanja makan. Settle lah. Mak kan. Apa ya Allah? Siapa nak mesej siapa tu? Nak mesej WhatsApp. Agaklah. Perasaan. Lelaki biasalah. Dia lain jiwa-jiwa dia. Kan? Subhanallah dia. Bila dia tengok dia kita jumpa Tok Guru, dia kata insya-Allah, dia kata ulama masih duk ikut dah lama dah apa semua. Dia kata macam mana share macam dia kata. Dia tak alang-alang jumpa share ni, boleh tak share bagi saya nak ada soalan sikit saya nak tanya. Share boleh tak kalau saya nak bagi zakat saya nak bagi direct kepada orang yang memerlukan. Sebab saya duk simpan lama dah ni. Kemudian saya tak tahu rupanya saya duk simpan lama dah. Isteri saya kata abang kena bayar. Tapi saya tak mau. Kalau boleh ni saya nak bagi tempat yang orang betul-betul perlu bagi puas hati saya. Dia kata. Dia kata Ustaz Jimat, boleh. Dia kata Ustaz Jimat, oh Masya Allah, boleh. Lepas tu dia teringat, ni ada pakcik suara. Pakcik masa pakcik ceritakan dekat abang ni apa yang berlaku. Pakcik tu pun cerita saya perlu 14,500 ni. Terdiam dia. Dan dia start menangis. Pasal apa menangis Tuhan? Dia kata, Tuhan, ya Allah, Allah makbulkan doa Tuhan SWT. Sebab yang zakat yang saya simpan selama 2 tahun yang saya nak bagi, jumlah dia ialah 14,500 ni. Sama tepat. Dia kata, Allah makbulkan doa Tuhan. Cepat-cepat dia bagi selesai. The power of doa. Sebab tu, saya Jumat, jangan berhenti doa. Apa saja benda. Nabi kata apa? Hatta tali kasut terungkai pun doa kepada Allah. Doa adalah salah satu daripada kalimat thayyibah. Kalimah yang baik yang membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Orang yang tak minta dekat Allah ni orang sombong. Dia berasa dia kaya padahal dia bukan ada apa-apa. Betul tak ni? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi yang berikutnya Nabi SAW sebut dalam hadis ni ialah salli ala sayyidina Muhammad, selain daripada kalimatut thayyibah tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu berjalan wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Kamu berjalan kaki salli ala sayyidina Muhammad untuk pergi menunaikan salat adalah sedekah. Duk rasanya Allah dapat apa? Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat, dan setiap langkah tu Allah kira sedekah. Banyaknya ganjaran pergi solat jemaah no. Saya Muhammad. Ni orang lelaki-lelaki kena solat jemaah di masjid ni. Kali dia solat kat rumah. Muslimat tak apalah, dia solat kat rumah. Memang orang perempuan afdal solat kat rumah macam mana pun. Kalau ada suami nak pergi sembahyang berjemaah, nak ikut sekali bang, pergilah. Dapat tak kelebihan kat masjid? Dapat. Dia tak? Dapat? Tapi kalau tanya afdal tetap di rumah. Habis orang perempuan dah buat apa? Rugilah ustaz tak dapat. Siapa kata dapat? Orang perempuan paling mudah sekali masuk syurga. Buat macam mana? Tuan-tuan, suami kita sembahyang pakai baju tak? Pakai baju. Siapa yang sediakan baju dia? Kita sediakan baju dia. Dapat tak pahala tu kat kita? Dapat. Pakaian dia, serban dia, baju dia. Gosokkan baju dia. Ni baju macam kedut 1,000, retak 1,000 baju suami dia. Orang tak kata dia, kata, siapalah bini dia ni. Kita kejut orang mayang subuh. So dia ada orang duduk tidur, kita bangun solat subuh. Dapat pahala dekat kita? Dapat pahala. Tu pahala kita duk buat tiap-tiap hari. Kejut anak subuh, kejut suami solat subuh, kejut anak untuk pergi sekolah, siapkan anak untuk pergi sekolah untuk ilmu, dia dapat pahala tu, kita tumpang pahala dia. Kita kejut subuh bukan sakat bagi suami kita aja bangun. Abang bangun woi. Abang jiran sebelah bangun, abang blok sebelah bangun. Abang semua kat bangun. Semua abang bangun. Panggil saya ke? Tak. Biasalah mak jah tu tiap-tiap hari dia panggil. Habis tu tumpang pahala je banyak. Allah SWT. Dan subhanallah, menyingkirkan satu yang berada di rintangan di jalan adalah sedekah.
Dalam sebuah riwayat menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, seorang yang bergelumang dia dengan nikmat dalam syurga hanya kerana satu duri yang dia angkat yang merintangi jalan orang mukmin. Patah lagi kita buka jalan untuk orang pergi solat berjemaah, kita permudahkan jalan untuk orang melakukan kebaikan, sebagainya, semuanya dikira sebagai Allahumma salli ala Muhammad, sedekah di sisi Allah SWT. Cukup dekat tu dah. Nak kena berhenti dah. Boleh nampak dah muka masing-masing tu. Nampak dah. Cuma ni berapa nak orang ni. Bagainya 12.30, 12 suku. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih Kak Wah atas jemputan, terima kasih semua atas perhatian. Kita jumpa lagi di masa dan ketika insya-Allah. Tuan-tuan dekat luar sana sekejap lagi kita ada buat kalau nak tumpang lah jualan wakaf untuk pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad di mana? Di Tanjung Minyak Melaka insya-Allah. Dan kita buka jualan wakaf ni Sayyidina Muhammad tuan-tuan, kita perlukan 5 juta. Sekarang ni kita dapat collection 3.3 lebih kurang. Ada lagi 1.7 million. Ada madrasah, ada masjid, ada rumah warga mas, ada rumah pelajar, ada asrama pelajar dan juga rumah kaki tangan. Tuan-tuan boleh dapat kalau kat sana. Dan tuan-tuan yang bagi wakaf RM50, kami bagi hadiahkan buku ni lah, buku solat sunat daripada sunnah Nabi SAW. Ada 22 solat sunat belaka. Dan ada dalam ni sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur dan sebagainya lah, untuk panduan tuan-tuan kita hadiahkan secara percuma insya-Allah. Saya doakan orang yang berikan infak ni dapat ganjaran pahala yang sebaiknya di sisi Allah, diberikan kebaikan, dijauhkan pada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk ditanggung insya-Allah. Kita sama-sama doakan suami kepada sahabat jemaah iaitu Tuan Haji Ismail bin Haji Kamaruddin, dikurniakan kesembuhan, sekarang berada di CCU SDMC kerana masalah jantung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.